tak sangka cantik-cantik, kacak-kacak juga kita ni sebenarnya. Tinggi pagi-pagi. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kalau bukan kita, siapa lagi nak puji diri kita? Wow, kan? mantap, Itu Afan. sebenarnya salah satu daripada cara kita untuk kita nak memulakan kehidupan kita. Okey. Untuk kita nak bangunkan pagi kita, Penuh kan? keyakinan. Penuh keyakinan. Macam itulah. Walaupun kita lihat kalau tengok cermin, alam, apa muka aku macam ni ke apa. Tak. Cakap kita lah antara yang paling handsome di Malaysia. Sebab itulah awak idola. Sebab memang kita nak belajar untuk jadi confident seperti awak. Apa pun? Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Terima kasihlah hari ini anda masih lagi mengekalkan kami sebagai salah satu daripada program pagi anda. Kan, kalau anda yang berada di mana-mana sahaja pagi ini mungkin kata orang tu apa, kita kan dah nak menjaga bulan puasa. Betul. 3 hari saja lagi ni. Mungkin kita macam yalah pagi-pagi ni nak ambil mood kata bersarapan pagi tu. Sebab selepas ni dah tak ada sarapan pagi lah. Betul. Sahur nanti. Kita mempersiapsiagakan mindset kita. Ya. Pada masa yang sama awak sebutkan hari ni 31 Mac ya. Ya, betul. Pejam celik telah pun kita masuk orang kata bulan terakhir bagi suku pertama tahun 2022. Siapa sangka masa berlalu dengan sangat pantas sekali. Kita harapkan agar kita semua tetap bersedia. Khususnya lagi esok kita menjengah 1 April 2022 di mana ini antara momen yang dinantikan oleh begitu ramai rakyat Malaysia yang mungkin selama ni dah orang kata terpisah dengan keluarga ya. Tak boleh balik lama, esok akan dibukanya sempadan negara. Betul, terutama sekali untuk sahabat-sahabat kita, saudara mara kita yang mungkin berada di sepadan paling dekat kita ni, antaranya adalah Thailand dan juga Singapura lah. Contohnya di Singapura, masihkah kita ingat satu ketika dahulu hanya sekadar melambai sahaja kan, jadi tidak boleh bersua muka. Jadi besok 1 April kita dah pun beralih ke fasa peralihan endemik. Jadi ini merupakan salah satu daripada kegembiraan yang ramai ternanti-nantikan. Jadi bila 1 April endemik, jadi face mask ni bagaimana? Adakah kita lepas ini akan buka face mask? Kan, saya pun tanya satu soalan yang saya nak tahu jugalah. Sebab di Singapura, saya dengar rakyatnya dah buka. Betul. Jadi pilihan untuk membuka mask mereka. Bukan kita mengharapkan, tetapi ini antara mungkin perincian yang perlu kita ikutilah selepas ini. Jadi fasa peralihan endemik daripada sudut pelancongan akan kita bincangkan hari ini. Apakah yang perlu disediakan oleh pihak negara kita untuk memastikan keselamatan bukan pelancong saja tetapi juga rakyat Malaysia terjaga di sini. Betul. Bagaimanakah kesiapsiagaan masing-masing lah kan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk membuka sepadan negara, dan besok juga 1 April ternanti-nantikan juga di mana kedai-kedai, contohnya kedai-kedai restoran, khususnya kedai-kedai mamak lah. Hai Rafi, Sadiq. Siapa? Itu mamak lah yang dulu 2 tahun tak jumpa. Sebab mungkin lepas ni dah 24 jam. Rafi dengan Sadiq. Itu kedai mamak lah. Jadi biasa lepas main futsal, lepas pukul 12 kan, nak minum-minum apa semua. Jadi besok dah mula dibuka 24 jam. Jadi boleh kita ketemu, dan ianya merupakan salah satu pada petanda aras yang baiklah. Bukan sahaja untuk kita, malah untuk petanda ekonomi, untuk pelancongan, dan juga untuk sesiapa yang berniaga lah, mungkin dapat menambahkan lagi semua pendapatan mereka kalau kita dah tambah masa nanti. Okey. Fat, kita mendengar apa yang terkini di meja medsos. So tentunya pengecualian tol 7 hari di pintu masuk Malaysia Singapura mulai esok dikatakan di sini oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Umumkan pengecualian bayaran tol di Plaza Tol Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan, Bangunan Sultan Iskandar dan juga Tanjung Kupang bermula Jumaat ini. Ya, okey. Jadi tempoh ini dilaksanakan selama 7 hari. Jadi khas untuk rakyat Malaysia. Jadi perkara berita gembira lah. Bukan saja kita dapat masuk Singapura, orang dari Malaysia yang ke Malaysia pun kata orang gembira, bukan saja gembira, malahan tol percuma lagi gembira. Itu hadiah lah kerajaan bagi kepada kita. Okey. Dalam pada itu juga, ini dia angka yang dijangka akan merentasi sepadan Malaysia Singapura ni. Sofia, 400,000 ni, ramai ni. 400,000 kan? Ini yang dijangka melintasi laluan darat sempurna pembukaan sepadan Malaysia Singapura. Dan dikatakan di sinilah 400,000 manusia akan melintasi sempadan darat Johor Bahru Singapura, menjangkakan jumlah yang sama seperti ini akan kita lihat sebaik saja dibuka esok. Betul. Dan salah seorangnya kita akan temu bual. Kita ada VT. Ini menyayat hati sebenarnya. Terpisah, orang kata anaknya baru lahir. Baru 3 bulan. Asalnya bila permulaan pandemik ni kan 2 minggu saja. Ingat tak dulu? Tapi bila kita menjekat masuk, dah masuk 2022. Dah 2 tahun terpisah. Dari 2 minggu jadi 2 tahun. Bayangkan perasaan seorang bapa. Itulah, anak 3 bulan Jadi jumpa-jumpa dah boleh mungkin bercakap berjalan kan. 2 tahun lama tu. Tak boleh kalau saya. Itulah kan.
cuba cari juga nak masuk. Betul. Tapi alhamdulillah lah perkara berita gembira. Nanti kita akan saksikan bikisan itu nanti. Okey. Ini berita yang mengejutkan. Semalam. Semalam. Yalah, kalau sesiapa yang mungkin dah ada anak mungkin faham perasaan ini. Sofia Rania. Ini Sofia say hello di sini. Sofia Rania ditemukan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini salah seorang pada murid perempuan sekolah kebahasaan Midah 1 di Ceras yang dilaporkan hilang petang semalam. Alhamdulillah telah pun ditemui kerana apa? Tersalah menaiki van. Ya, dikatakan ialah tersalah naik van. So, ibunya lambat sedikit kerana kesesakan lalu lintas, tapi alhamdulillah jumpa dengan selamat dan ini antara kata pengajaran lah untuk kita sebagai ibu bapa. Mungkin kita sedikit sebanyak perlu ada kita planning lah. Kalau kita terlambat, mungkin jiran kita ataupun rakan sekelas anak kita, ibu bapanya boleh membantu dalam situasi seperti ini. Dan juga kita kena bagi tahulah dekat anak-anak kita yang ialah umur-umurnya macam ni kan. Supaya ingatkanlah, walau macam mana sekalipun ayah ke mama lambat ke, sesiapa yang ambil lambat, jangan ke mana-mana. Betul. Tunggu je. Jangan nak ambil langkah sendiri macam tak apalah mak ayah lambat, pergi naik van orang lain ke apa semua. Jangan bersikap macam tu. Sebab kita takutlah kan, orang yang tak dikenali ni sekarang ni ramai kan. Komunikasi dengan anak kita tu penting lah kan, untuk pastikan mereka tahu juga untuk jaga diri walaupun kita tidak bersama dengan mereka. Okey. Banyak pengisi kita bawakan hari ini, Hafaz. Saya tak sabar akan bincangkan tentang fasa peralihan endemik sektor pelancongan. Ya, awak ikut melancong ni, awak yang tahu ni. Bukan saya, kita semualah kan. Yalah, sebab kita mungkin dah lama berada dekat Malaysia, terkurung lama. Tapi sikit sebanyak dekat Malaysia pun dah buka tempat-tempat menarik. Contoh dekat Langkawi kita dah pergi dah. Tapi ni kita nak pergi jauh sikit ke sepadan-sepadan negara yang luar kan. Jadi untuk waktu sekarang yang kita nak saksikan, ini dia satu sedotan media yang telah pun dibuat oleh Menteri Kesihatan kita YB KJ mengenai SOP pembukaan sepadan. Untuk waktu ini kita berhenti berehat seketika. Jadi anda jangan ke mana-mana. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pengangkutan dan semua agensi-agensi di bawah pengelolaan Kementerian Pengangkutan, terutamanya Malaysian Airports, kerana pada satu hari bulan April nanti, insyaAllah, seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Malaysia akan dibuka semula kepada dunia. Dan ini akan merancakkan lagi pembangunan dan pemulihan ekonomi negara kita, memandangkan sektor pelancongan menyumbang 15% kepada KDNK negara kita. Itu tak termasuk kesan-kesan sampingan yang lain, ya, termasuklah pengembara, perniagaan, business travellers dan sebagainya. Jadi ini adalah satu tarikh yang sangat-sangat dinantikan. Prinsip pembukaan kita adalah yang pertama selamat, reopening safely, dan yang kedua seamless. Maksudnya tiada birokrasi yang banyak. Seperti mana yang kita melihat masih ada, ya, dengan pemakaian tracker, dengan ujian yang terpaksa dibuat di bawah dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan telah bekerja rapat dengan Kementerian Pengangkutan untuk memastikan 1 bulan April ni Malaysia adalah destinasi yang mana ia adalah selamat dan ia adalah cekap, seamless dari segi pengembara yang nak datang. Jadi seperti mana yang Datuk Sri Wee sebutkan tadi, banyak syarat perlu diselesaikan pre-departure. Jadi tidak lagi ada kesesakan di KLIA ataupun KLIA 2. Maksudnya dia kena muat turun MySejahtera, dia kena upload dia punya PCR test sebelum berlepas, dia kena isi pre-departure form. Itu sahaja. Dan bila semua lengkap, dia akan dapat apa yang dikenali sebagai traveller's card dalam MySejahtera. Itulah tadi sedikit sedutan media oleh Yang Berhormat Khairy Jamaluddin berkenaan dengan SOP pembukaan sempadan. Saya pasti ini antara penantian ataupun apa kata pengumuman yang sangat-sangat dinantikan oleh ramai rakyat Malaysia yang mungkin dah lama terkandal di Singapura. Ada ramai yang mungkin ingin menjengah masuk semula. Ini antara kata perincian yang perlu diadakan daripada khususnya sektor pelancongan kan. Banyaklah
kata persiapan yang perlu diwujudkan untuk memastikan kita semua selamat. Ya, seperti mana yang YBKJ katakan tadi juga, sektor pelancongan memberikan kadar KDNK lebih 50% kan dalam pertumbuhan ekonomi negara kita. Baik, untuk bercakap tentang sepadan negara yang bakal dibuka pada esok hari, okey, daripada fasa pandemik ke endemik, kita terus saja ingin bersama dengan tetamu kita, Datuk Zainuddin Abdul Wahab, Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu kegembiraan yang dinanti-nantikan, khususnya pihak Tourism Malaysia juga, kan, sebab dah tunggu akhirnya kan nak buka sepadan ini untuk memberi ruang peluang kan untuk orang datang ke negara kita, juga kita boleh melancong ke negara luar. Jadi bagaimanakah persediaan bagi pihak Tourism Malaysia ni untuk menjegah ke 1 April pada esok hari, Datuk? Okey, terima kasih. Of course, sudah pastilah pengumuman yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri bahawa mulai pada 1 bulan April pintu sepadan kita akan dibuka adalah merupakan suatu kabar berita yang amat dinanti-nantikan oleh bukan sahaja oleh pemain-pemain industri pelancongan di Malaysia, tetapi juga pada seluruh rakyat Malaysia. Berdasarkan kepada beberapa siri mesyuarat perbincangan yang telah kita adakan bersama dengan pemain industri, mereka memang telah bersedia untuk menerima kedatangan pelancong-pelancong asing setelah sekian lama kita merindui kehadiran mereka selepas daripada fasa percubaan lepas tu kita melancarkan Langkawi Travel Bubble dahulu. Untuk makluman, insya-Allah mulai besok di semua ke pintu-pintu sepadan kita, sama ada di KLIA 1, KLIA 2, di lapangan terbang Senai, di pintu masuk darat di Johor Bahru dan juga di selatan Bukit Kayu Hitam, dan juga kita juga akan mengadakan program sambutan di Pulau Pinang dan juga Langkawi sebagai satu sambutan yang bahawa kita mengalu-alukan kemasukan semula pelancong-pelancong asing ke Malaysia. Ini adalah bentuk untuk kita meraihkan semula pembukaan sepadan ini, dan saya pasti ya Datuk, orang kata kesinambungan ataupun koordinasi bagi setiap agensi yang terbabit itu sangat-sangat penting juga untuk memastikan ini berjaya. Pada masa yang sama semua selamat. Jadi bagaimana Datuk boleh memberikan satu gambaran kesiapsiagaan setiap agensi ini, Datuk? Untuk makluman, dalam kita menerima kemasukan pelancong ini di peringkat industri pelancongan, khususnya Tourism Malaysia melalui MOTAC telah mengadakan beberapa siri perbincangan dan juga usaha promosi yang telah kita laksanakan, di mana semua pengusaha pelancongan telah maklum bahawa 4 lokasi mereka adalah selamat dan juga termasuk juga pusat-pusat menyebelah dan juga pusat convention. Sebagai contohnya, Travel Safe Alliance ataupun TSA, inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak swasta bertujuan untuk memastikan bahawa semua lokasi-lokasi ataupun destinasi pelancongan kita adalah selamat dan juga TSA adalah merupakan satu pengiktirafan yang telah diterima dari Pekan Antarabangsa. Dan juga kita melakukan juga program promosi ataupun penggalakan supaya clean and safe travel to Malaysia ataupun safe BE, di mana kita berhubungan kepada business event. Khususnya bahawa memberi jaminan bahawa SOP yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan khususnya adalah mencapai piawaian peringkat antarabangsa, dan pelancong-pelancong asing tidak perlu risau atau meragui akan kepayaan negara kita dalam mengawal penularan wabak COVID yang berlaku sekarang ini. Okey, jadi kita lihat memang kita tidak harus meragui negara kita Malaysia ini memang berjayalah sebenarnya kan untuk menangkis, untuk menangani permasalahan COVID-19 ini. Bercakap tentang untuk negara kita Malaysia ini, bagaimana kita nak mempromosikan negara kita ni, Malaysia ini, untuk nak memberitahulah kepada dunia luar, masyarakat luar, bahawa saja Malaysia dah buka dah pintu sepadan ni. Bagaimanakah Tourism Malaysia ingin mempromosikan Malaysia sekali lagi? Okey, susulan daripada pengumuman oleh Yang Amat Perdana Menteri, in fact actually sebelumnya itu pun kita Tourism Malaysia melalui pejabat Malaysia di seluruh negara, seluruh dunia. We have lebih kurang 33 pejabat cawangan di seluruh dunia, yang mana kita telah merancang beberapa program secara keseluruhannya khusus untuk tujuan penyebaran maklumat mengenai pembukaan sepadan ini. Lebih daripada 80 aktiviti promosi telah dilaksanakan oleh semua pejabat-pejabat Tourism Malaysia di dalam dan luar negara, di mana mereka telah melaksanakan berbagai program
roadshow dan sama ada secara fizikal ataupun secara virtual. Hubungan dengan mereka bersama dengan pemain industri dan juga rakan-rakan industri pelancongan di sana bertujuan untuk menggalakkan mereka untuk kembali kepada Malaysia, dan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang telah diperolehi, insya-Allah kita akan dapat memperolehi limpahan kehadiran pelancong-pelancong antarabangsa, khususnya kita dapati bahawa rakan kita, jiran kita di Singapura agak tidak sabar untuk berkunjung kembali ke tempat-tempat destinasi, khususnya destinasi makanan, gastronomi kita di Malaysia. Begitu juga rakan-rakan kita di Thailand, Indonesia. Di samping ke regular pelancong yang kita terima daripada Timur Tengah dan juga Europe. InsyaAllah kita yakin bahawa melalui pengumuman pembukaan sempadan ini, kembalinya industri pelancongan jalan rancak dan seterusnya memberikan manfaat kepada kita semua rakyat Malaysia. InsyaAllah, Dato'. Semestinya kita melihat ini satu kegembiraan dan juga kerjasama yang cukup kuat diadakan di antara negara, agensi dan semua pelancong dan rakyat yang terbabit dalam pembukaan sempadan ini. Dan saya pasti ramai juga berkongsikan sentimen kegembiraan itu, khususnya bagi penceritaan ini. Seorang bapa yang terpisah beranaknya. 2 minggu jadi 2 tahun, Fat. Bayangkan, Dato'. Ingatkan 2 minggu je. Dia packing baju 2 minggu je. Rupanya dia kata bahasa kita sekarang tersadai. Tersidai. 2 tahun di negara Singapura. Akhirnya perjumpaan ini yang dinanti-nantikan bersempena dengan pembukaan sempadan negara ini. Jom kita saksikan. Jom. Kerana pada satu hari bulan April nanti, insya-Allah, seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Malaysia akan dibuka semula kepada dunia. Setelah 2 tahun Malaysia melaksanakan sekatan menyeluruh bagi semua perjalanan keluar masuk negara untuk mengekang penularan wabak COVID-19, kerajaan akhirnya membuat keputusan untuk membuka sempadan bermula 1 April ini. 18 Mac 2020, keputusan menyekat sempadan negara menyebabkan ramai individu yang terkesan, terutamanya mereka yang bekerja di negara jiran. Antaranya, Syahrudin Hilmi Muhammad Noor, 36 tahun. Menetap di Skudai, Johor, Syahrudin bertugas di sebuah syarikat pengeluaran air minuman di Singapura sejak 9 tahun lalu. Sebelum pandemik, Syahrudin antara lebih 80,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik dari Johor ke Singapura dengan menaiki motosikal setiap hari untuk mengelakkan kos sara hidup yang lebih tinggi di kota singa itu. Mempunyai seorang anak berusia 3 bulan ketika permulaan sempadan negara ditutup, Syahrudin tidak menyangka bahawa dia bakal berjauhan dengan keluarga selama 2 tahun. Ini turut memberi kesan kepada kehidupannya sekeluarga. Kalau boleh Encik Syahrudin kongsikan bersama penonton Malaysia hari ini, bagaimana situasi ketika itu? Kami difahamkan oleh Perdana Menteri masa itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang kita akan tutup sempadan untuk 2 minggu. So kami semua yang bekerja di Singapura ni pack baju untuk 2 minggu lah. Saya pun cakap dengan mak, cakap dengan family saya, okey, kita terpaksa tinggal di Singapura untuk tempoh 2 minggu sebabkan penutupan sempadan. So kami tak ada pilihan lain selain daripada selain daripada tinggal di Singapura lah tempoh 2 minggu tu. Tapi kami tak sangka daripada tempoh 2 minggu tu sudah dah 2 tahun dah kami kat sini. Pada peringkat awalnya memang agak terkejut lah, dan kami pun memang tak biasa tinggal di sini sebab selama ni kami ulang-alik dan kos makan minum semuanya di Malaysia. Jadi bila kami terkandas kat sini, kami terpaksa makan minum di sini dan semua kosnya memerlukan nilai dolar lah. Jadi memang kami tak bersedia apa-apa. So bila kami terpaksa menyewa di sini, dan kos menyewa di sini, saya sewa bilik. Bilik saya anggaran lebih kurang $1,200 dan saya menyewa 3 orang satu bilik. So maksudnya saya satu kepala lebih kurang $400. $400 ni kalau Malaysia ringgit lebih kurang RM1,200. So kita dah banyak kos yang lari. Sebab kita dah terpaksa bayar duit sewa bilik dekat sini. Sebab selama ni kita ulang alik
dan kita tak perlu bayar apa-apa dekat sini. Tapi bila kita dah terkandas kat sini, kita terpaksa bayar bilik, dan kita terpaksa makan dekat sini. Dalam masa tempoh 2 tahun tu kan, apa agaknya antara perkara yang besar Encik Syahrudin terlepas dalam masa 2 tahun tu? Okey, sebenarnya banyak benda yang saya terlepas. Lagi-lagi bila saya ni sebenarnya dah lama berkahwin, dah hampir ke 11 tahun saya berkahwin, dan saya tak pernah ada momen rasa beraya bersama dengan anak-anak. Tak pernah rasa lagi. Dan bila tahun 2020 tu adalah tahun pertama yang saya orang kata apa, memiliki anak, dan kita sangat excited lah, ingin nak beraya bersama dengan anak-anak. Itu adalah tahun pertama yang kita beraya bersama anak-anak. Tapi tahun tu juga adalah tahun yang agak kecewa sebab kita dah beli baju raya, dah beli apa semua, persiapan semua dah buat, tapi tak dapat beraya bersama. Itu adalah momen yang agak macam terasa lah. Kita rasa sedih sebab kita dah lama menunggu nak dapat anak. Sekali bila dah dapat anak, dah 9 tahun dah tunggu, bila dah dapat anak, kita nak beraya bersama anak, tahun tu kita dapat beraya dengan anak. Baik. Dan dikabarkan juga anak-anak Encik Syahrudin membesar, dan Encik Syahrudin hanya boleh melihat mereka membesar melalui panggilan video sahaja. Memang saya hanya dapat melihat setiap hari melalui panggilan video. Saya akan call setiap pagi, petang dan setiap malam. Saya pernah balik sekali pada bulan 10 2020. Time tu 7 bulan selepas tak pulang lah. Masa saya balik tu, anak-anak saya tengok saya macam tak kenal orang luar. Apa yang saya boleh kongsikan, masa saya peluk anak saya tu, air mata saya turut sama, mengalir, rindu, orang kata perasaan yang bercampur baut ni. Perasaan gembira, sedih, semua macam-macam perasaan tu bercampur. Saya tak dapat nak gambarkan, cuma orang yang melaluinya faham apa yang saya rasa masa itulah. InsyaAllah 1 April 2022 sempadan akan dibuka semula dan kita pun akan beralih ke fasa endemik. Jadi mungkin apa perancangan Encik Syahrudin? Mungkin akan kembali berulang-alik dari Johor ke Singapura atau bagaimana? Sebenarnya 1 April 2022 ini adalah tarikh keramat bagi kami, semua rakyat Malaysia yang menetap di Singapura dan terkandas di Singapura ni. Ini adalah momen yang kita semua tunggu, yang kita akan raikan. Dan saya terus terang saya cakap, saya masa Perdana Menteri Umum kita dah boleh ulang alik pada 1 April, saya terus syukur. Border dah buka nanti, insyaAllah saya akan ulang alik sama seperti dulu. Dan saya rasa ini adalah semua momen yang paling best sekali sebab kita dah dapat ulang alik sama macam dulu. Kita boleh tengok family kita macam dulu. Saya boleh tengok anak-anak, setiap pagi saya boleh cium anak-anak saya, balik saya boleh tengok anak-anak saya boleh bawa diri jalan-jalan. Saya dah boleh buat macam mana kehidupan saya yang normal sebelum berlakunya pandemik ni. Baik, Alhamdulillah. Saya pula macam nak nangis ni. Okey, tak apa. Semoga segala urusan dipermudahkan. Semoga segala penantian ni bakal diberi ganjarannya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi berkongsi kisah bersama kami. Allahu Akbar. Sedih kan? Bergenang sampai ke sini. Sesiapa yang mungkin mempunyai keluarga, anak kan, saya rasa mungkin kita boleh termasuklah dalam cerita itu kan. Lebih lagi kalau kita melihat anak kita itu 3 bulan, kita tinggalkan 3 bulan, kita balik semula, anak kita dah besar. Lepas tu anak kita tak kenal kita pula kan. Tapi alhamdulillah semua dah boleh jadi kembali normal lah seperti dulu, insya-Allah. Kita harapkan yang terbaik dan semoga ini menjadi kekuatan kita untuk kita walaupun dah dibuka segala sempadan, kita jaga sama sendiri supaya tak ada lagi keluarga yang akan terpisah seperti ini lagi. Ini yang kita harapkan sebab baiknya. Betul. Okey, Datuk, kita cemburu sangat masa kita Datuk kan. Masa. Jadi kita terus saja nak tanya tentang harapan Datuk lah. Besok ni dah boleh buka kembali sempadan ni. Okey, apa namanya, dalam keterujaan kita menerima kunjungan pelancong dan juga keterbukaan kita untuk keluar melancong, apa yang saya harapkan rakyat Malaysia terus melaksanakan program-program pelancongan domestik di mana banyak lagi destinasi pelancongan dalam negeri yang boleh kita terokai. Dan yang kedua, yang penting bagi saya ialah sama-sama kita terus patuhi SOP dan juga rancang percutian kita di masa yang terbaik untuk masing-masing mengikut keperluan dan kesesuaian masing-masing. So
pelancongan adalah merupakan satu industri yang penting. Betul. Dan juga kita berharap dengan kemasukan pelancong-pelancong ini akan dapat memperkukuh lagi, meningkatkan lagi aktiviti ekonomi masyarakat Malaysia. Saya suka perkataan Datuk yang gunakan tadi, perancangan. Betul. Saya rasa kira kita masuk fasa endemik, masuk orang kata endemik sekarang ni kan. Yeah. Perancangan itu adalah satu yang perlu diwujudkan untuk kita semualah, untuk memastikan kita semua selamat. Betul. Nak merancang tu kena tahu juga kan, ada juga negara-negara luar yang tidak lagi membuka untuk kemasukan pelancong-pelancong dari luar. Bercakap tentang SOP ni, besok 1 April akan berlaku pemasuhan beberapa SOP. Antaranya permohonan untuk kuarantin di rumah tiada lagi. Penggelembung pelancongan Pulau Langkawi pun tak ada lagi. Penjejak digital yang saya balik umrah tu, tracker dah tak ada dah. Tak ada lepas ini. Senarai negara berisiko tinggi, ujian PCR. Ini paling penting ni. Ujian PCR dari Kementerian Kesihatan Malaysia di KLIA dah dimasukkan juga. Betul. Di antara pula prosedur masuk ke Malaysia bermula esok, sebelum berlepas mesti muat turun aplikasi MySejahtera dan lengkapkan borang sebelum berlepas atau pre-departure form menerusi ikon traveller dalam MySejahtera. Dan selepas itu, sebelum berlepas juga kena lakukan ujian PCR 2 hari sebelum berlepas bagi pengembara 7 tahun ke atas. Dan setibanya di Malaysia pula kena lakukan ujian RTK profesional dalam tempoh 24 jam selepas ketibaan dan jalani kuarantin selama 5 hari bagi yang tidak lengkap atau tidak menerima vaksinasi. Ini antara perincian SOP yang telah pun diumumkan oleh KKM. Diharapkan ialah semua adhere ataupun mengikuti SOP ini supaya kita semua boleh menikmatilah pembukaan sepadan ini dengan rasa selamat dan gembira. Betul. Jangan anda ambil kesempatan pula kita dah balik ke endemik ni untuk anda tidak menjaga SOP anda. Okey, segini saya ucapkan terima kasih kepada tetamu kita Datuk Zainuddin Abdul Wahab, Ketua Pengarah Tourism Malaysia kerana sudi datang untuk bercakap tentang fasa endemik dan juga sektor pelancongan ini. Okey, kita berhenti berehat. Selepas ini kita nak bersama dengan trio lelaki. Okey, teruskan bersama kami di Malaysia hari ini. Sejauh kaki melangkah harus ingat, di atas bumi kau berpijak dengan nasihat. Ikut pesan orang tua, hidupkan berkat, dan moga-moga akhir nanti kita kan jumpa di syurga yang menanti dengan amalan yang di sisi. Jadi apa perlu kita bazir waktu lagi? Persiapkan semua, sediakan segala, lihat di hati hanya untuk dia. Hanya tu yang satu. Let's go. Bermula dengan nama pengasih dan penyayang. Apa yang terjadi ku lalui dengan tenang. Nak cari seimbang hingga ku terlepas pandang. Aku nak cahaya tapi kejar bayang-bayang. Aku doa tak sesat di jalan lurus. Selekor tak terurus tapi tetap jalan terus. Biasa harus dosa aku terhapus. Ketemu jalan lurus sebelum ku ditibus. Let's go. Mimpiku kini tiada rahsia. Semakin rasa rinduku padanya. Kau merahkan hatiku yang kini membiru. Hidup dan matiku hanya kau satu. Menuju rasa yang pernah hilang. Rasa megah diri ini tak pernah sudah. Terus ku berubah. Kau segalanya. Let's go. Mimpi-mimpiku kini tiada rahsia. Semakin rasa rinduku padanya. Kau merahkan hatiku yang kini membiru. Hidup dan matiku hanya kau satu. Mimpi-mimpiku kini tiada rahsia. Semakin rasa rinduku padanya. Kau merahkan hatiku yang kini membiru. Hidup dan matiku hanya kau satu. Hanya kau satu. Itu dia
trio. Kombinasi trio lelaki kita, lagunya Yang Satu. Okey, nama penyanyinya ketiga-tiganya ialah Aman Nasim, Red Rahimat dan juga Arif Peter. Tapi lagu tu pertama kali kita dengar dah boleh hafal dah lagu tu. Dia punya melodi dia memang senang lah. Dan difahamkan lagu ini adalah bersepeda dengan salah satu telemovie Betul. episod drama episod yang ditayangkan di TV9. Betul. Tajuknya adalah 30 hari sebelum raya. Apa yang dibuat tu 30 hari sebelum raya? Macam-macam Shopping. kena tengoklah. Kena tengok. Kalau nak tahu kena tengok. Kena tengok. Okey, kita nak bercakap tentang lagu inilah. Tentang lagu ini, Yang Satu ini. Jadi bagaimana agaknya lagu Yang Satu ini diberikan kepada kalian bertiga. Biasanya satu lagu tu seorang nyanyi kan? Tapi ini bagi kepada trio ni. Betul. Kita bagi kepada majikan saya. Majikan? Okey, silakan. Aman. Lagu ni kita buat bersama lah. Kita ada Arif Peter, Red Rahimat, Pon Hasril, Jack Jafni, dengan even saya sendiri kita buat lagu dengan lirik sekali semua. Dan benda ni sebenarnya lagu ni berkonsepkan ketuhanan juga sebenarnya. Cuma dia catchy supaya kita boleh dekatkan dengan semua orang lagi. So orang boleh sing along dengan lagu ni. Dan tak semestinya kadang lagu ketuhanan je mellow. So kita kena bagi lagu yang hype kepada orang supaya orang akan dengar mesti lagi akan sentiasa happy dan kita nak mencari yang satu dan terngiang-ngiang lah kan dengan kepala kita kan. Jadi dalam pemilihan Red dan juga Arif ni bagaimana boleh memilih mereka berdua ni? Diorang adalah sangat talented. Macam Red dia ada lagu dengan Celup dengan Izzat Lazim sebelum ni kan. So macam Arif Peter sebelum ni pun dia ada pernah keluarkan lagu juga. And then dia memang dua-dua adalah rappers. Dua-dua adalah rappers. So benda ni adalah satu gabungan yang pada saya sendiri adalah satu benda yang baru untuk saya. Sebab saya belum pernah lagi berkolaborasi dengan rappers. Kan? So jadi ini pada saya satu kolaborasi yang sangat baik dan happy dengan diorang semua. Nampaklah wajah terpacah happy kan. Red Rahimat. Nama dia Red. Red bukan sebab rambut red Redor namanya, betul? Betul. Okey, kombinasi ada dua rappers ni dalam satu persembahan ni bagaimana kan? Yang seorang nak rap ni, yang seorang nak rap ni, bagaimana? Pada saya sebab masa proses penghasilan lagu, kita orang bertiga ada dekat situ, kita orang bincang, perawat sama-sama. Macam mana nak bagi kalau kita nak cakap overshadow tu terlalu sangat, tapi sebab macam kita nak nampak kelainan antara verse pertama, verse kedua and solo daripada Aman Nasim sendiri, nak bagi nampak kelainan, still nak maintainkan catchy tu dalam lagu. So saya rasa macam benda tu something yang baru and dapat pula rezeki jadi OST drama. Memang orang kena tengok drama tu and dengar lagu ni dekat YouTube lah. Saya dapat macam dia ada pelbagai elemen lah sebenarnya kan dekat dalam lagu ni. Ada macam ada klasik sikit saya dengar kan. Arif sendiri bagaimana menjadi salah seorang daripada penyanyi untuk menyanyikan lagu Yang Satu ni? Apa bestnya, apa kelebihannya? Lagu Yang Satu ni. Kelebihan dia adalah kita contemporary lah, nasyid contemporary. Kita tak nak nampak sangat terlalu macam nasyid. Jadi kita bagi semua dia easy listening. Semua agama boleh mendengar. Ya, betul. Wow. Senang, target market luas. Okey, jadi muzik video dah buat dah muzik video semua? Sudah. Ada di YouTube. Ada di YouTube sekarang. Sekarang ni untuk muzik video sekarang ada di YouTube CUF Music dan semua boleh check out dekat situ. Boleh tengok muzik video dah ada dah. Baik. Jadi anda semua jangan lupa untuk anda support lagu ni Yang Satu, kombinasi trio lelaki kita. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiganya iaitu Aman Nasim, Red Rahimat dan juga Arif Peter. Anda boleh layari Instagram ketiga-tiga mereka lah. Sebab saya sempatlah stop mereka pagi tadi. Masing-masing dah post dah gambar muzik video atau video klip yang telah pun dibuat Yang Satu itu. All the best untuk lagu ini. Thank you. Alright, jadi untuk anda semua kita nak berhenti berehat, tapi sebelum itu apa kata kita saksikan rakaman berita luar negara. Ada 3 cerita iaitu rakaman anugerah Akademi ataupun Oscar ke-94, krisis Rusia-Ukraine, rundingan damai baharu di Turki dan juga musim bunga sakura di Jepun bermula. Jom kita saksikan. Acara Gilang Gemilang Anugerah Akademi Oscar ke-94 sudah berlalu pada Isnin lalu. Filem Coda, Child of Deaf Adults, arahan Sean Heder, menjadi filem penstriman pertama diangkat sebagai pemenang utama. Naskah itu berjaya membawa pulang 2 trofi lain iaitu adaptasi lakon layar dan pelakon pembantu lelaki terbaik.
bagi kategori pengarah terbaik dimenangi oleh Jane Campion menerusi filem The Power of the Dog. Will Smith dipilih sebagai pelakon lelaki terbaik menerusi lakonannya dalam filem King Richard. Manakala Jessica Chastain membawa pulang trofi pelakon wanita terbaik menerusi filem The Eyes of Tammy Faye. Filem Dune arahan Denis Villeneuve membolot 6 anugerah iaitu kategori skor asal, bunyi, rekaan, produksi, suntingan, sinematografi dan kesan visual terbaik. Delegasi Rusia dan Ukraine tiba di Istanbul pada Isnin lepas bagi sesi mesyuarat rundingan damai yang seterusnya setelah krisis antara dua pihak berterusan lebih sebulan. Rundingan damai 2 hari itu diadakan di pejabat Presiden Dolmabahce pada Selasa lepas bermula jam 10.30 pagi pada waktu tempatan. Turki menjadi tumpuan dunia pada 10 Mac lalu. Berikutan negara itu menjadi tuan rumah kepada pertemuan peringkat tertinggi kedua-dua pihak membabitkan Menteri Luar Rusia dan Ukraine di bandar Antalya di selatan Turki sejak krisis tercetus. Penduduk Jepun meraihkan kemuncak musim bunga sakura seminggu selepas pembatalan sekatan COVID-19. Di kebanyakan kawasan di Jepun, bunga sakura sedang berkembang dengan mekar, termasuk di bandaraya Tokyo. Selepas 2 tahun pandemik melanda, rakyat Jepun mengambil peluang kali ini melihat dan menghayati keindahan bunga yang melambangkan kemurnian itu. Manakala di Taman Chidori Gafuchi, Tokyo, ramai bersantai dan mendaya sampan di tasik berhampiran sambil mengabdikan kenangan dengan bergambar. Kebiasaannya, bunga sakura mencapai puncak mekar pada akhir bulan Mac sehingga awal April pada setiap tahun. Baik, kita bawakan sedikit sebanyak rangkuman berita di luar negara untuk kita sedia maklum dan tahu yang pada masa yang sama kita melalui begitu banyak perkara di seluruh dunia lah untuk kita membuka mata dengan menerima segala yang berubah atau berbeza dengan hati yang terbuka. Baik, apapun kita telah tiba di segmen ini di mana kita akan membincangkan tentang kulit gebu tubuh menawan. Kita terus bersama dengan Cik Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Sofia, apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi, cantik pagi-pagi ni. Mungkin kongsikan bersama kita apakah yang terkini berkenaan dengan Jamu Jelita. Silakan. Okey, terima kasih banyak Sofia. Assalamualaikum buat semua penonton Malaysia hari ini. Selamat pagi dan selamat sejahtera kita ucapkan. Sofia, kita ni sebagai umat Islam atau percaya lagi beberapa hari kita dah nak menyambut Ramadan, Sofia. Dan pastinya atau percaya kebanyakan orang di luar sana pasti dah macam excited sebab kita tahu sepanjang bulan puasa nanti kita akan berbuka dengan aneka jenis makanan. Dan bulan puasa pun kita tahu bazar Ramadan meriah. Lagi-lagi sekarang ni kita dah tidak seperti dulu. Dah ada orang kata apa, dah boleh jalani Ramadan dengan lebih meriah dan sebagainya. Jadi atau percaya pada masa ni lah kadang-kadang kebanyakan dari kita memang tidak akan boleh kawal nafsu makan. Sebab kita tahu bulan puasa ni tahun sekali je memang kebanyakan daripada kita memang akan makan macam-macam untuk orang kata apa tu, untuk penuhkan keinginan kita lah. Dah orang kata apa, dah tak makan sepanjang hari kan. Jadi itu sebenarnya salah satu faktor yang kebanyakan dari kita ada masalah berat badan sebenarnya. Dan kadang-kadang ada juga yang sebenarnya bukan isu tidak boleh kawal nafsu makan, tetapi yang mana ada positif side dia yang menjadikan bulan Ramadan ni untuk bulan anda nak jaga makan dan bulan untuk dapatkan berat badan ideal. Jadi hari ini akan bawakan kuat fiber khusus untuk anda semua. Dan sebenarnya buat penonton Malaysia hari ini atau percaya kebanyakan daripada anda pasti tanya macam mana fiber ni bertindak dalam bantu kita dapatkan badan dan berat yang diidamkan. Jadi sedikit perkongsian dari Atira untuk anda. Sebenarnya kalau anda nak tahu, fiber atau serat menurut kajian secara semula jadinya bantu menyah toksin dan sistem makanan yang tidak dicerna dalam tubuh melalui dengan cara bantu kita ada sistem perlawasan yang sihat. Jadi sebenarnya anda kena tahu dalam rutin harian penting untuk kita amalkan serat sekurang-kurangnya 25 gram ataupun 30 gram sehari untuk mengekalkan kita punya saiz kritikal ataupun untuk mengelakkan kita ada masalah saiz kritikal tidak seimbang ataupun ada masalah perut yang tidak selesa. Dan bahan-bahan dalam puak fiber anda boleh lihat di kaca TV, kita menggunakan bahan-bahan daripada bahan semula jadi yang antaranya ada
Rasina Sembogia, ada pelbagai khasiat yang terbaik. Jadi kalau rasa banyak baju lama tak boleh nak pakai dan nak bergaya untuk raya tahun ini dan nekat puasa kali ini memang nak dapatkan berat badan ideal, anda boleh minum Puak Fiber ni sehari sekali sepanjang buka puasa, yang mana anda amalkan selepas berbuka. Sepanjang bulan Ramadan amalkan sehari sekali, amalkan selepas berbuka, amalkan konsisten, jaga makan, pasti menjadi. Jaminan daripada Atira pasti menjadi, anda pasti dapat berat badan yang anda idamkan, sebab ini adalah produk yang banyak testimoni dikongsikan dengan kami, yang mana baju lama yang tak muat tu dah boleh pakai dengan amalkan Puak Fiber, badan pun rasa lebih ringan dan rasa lebih yakin nak berhadapan dengan orang. Jadi anda wajib dapatkan Puak Fiber kalau anda ada orang kata apa planning sepanjang bulan Ramadan ni nak dapatkan berat badan ideal, nak ada badan cantik sebab penat dah. Diet asyik tak menjadi je kan. Dah macam amal tak reka jenis diet dah buat intermittent fasting, dah buat diet action, tetapi masih ada masalah saiz fizikal tidak seimbang ataupun berat badan yang tidak ideal. Jadi secara ringkasnya saya nak share kepada anda yang mana tengah tengok Malaysia hari ini, Puak Fiber sekarang akan bagi diskaun untuk anda yang mana nak ada berat badan ideal RM29 sahaja. Harga asal RM38.90, tapi buat penonton Malaysia hari ini, beli di Jombai kita jual dengan harga RM29 saja. Dan jaminan Atira anda pasti berpuas hati dengan keberkesanan produk ni. Jaga makan, amalkan pemakanan yang sihat, memang bantu anda dapatkan berat badan ideal sepanjang bulan Ramadan ni, Sofia. Dan promosi ini sepanjang bulan Ramadan ke khas untuk penonton Malaysia hari ini je? Okey, khas untuk penonton Malaysia hari ini, jangan lupa tengok di Jombai promosi untuk anda. Okey, akhir sekali lah kita nak tanyakan apakah antara orang kata kelainan produk ini berbeza dengan produk di luar sana untuk meyakinkan lagi pengguna-pengguna baru bagi jamu jelita. Secara ringkasnya, silakan. Okey, secara ringkasnya sebenarnya nak share kepada anda, kebanyakan daripada produk dekat luar, pengguna di luar memang akan bertanya kepada kita, apa beza jamu jelita dengan produk di luar? Okey, anda kena tahu jamu jelita dah berada di pasaran 10 tahun. Produk kami disahkan halal oleh JAKIM, kilang kami diiktiraf Good Manufacturing Practice dan produk diyakini pengguna. Dan antara produk kedua yang saya nak share kepada anda merupakan produk sama juga di bawah rangkaian Pearl White, sama hebat seperti Puak Fiber, cuma fungsi yang berbeza iaitu Pearl White Pinky Plus. Sebenarnya Puak Pinky Plus ni adalah produk yang turut mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Dan rata-rata testimoni yang kongsikan tak awal botol pertama minum Puak Pinky Plus, masalah kulit dah berkurang, kulit makin cantik, makin cerah. Dan yang berusia pun konsum, alhamdulillah kulit memang cantik, bebas dari masalah jeragat, kulit pun tidak ada kedutan halus yang banyak. Jadi ini adalah salah satu. Orang kata apa perbezaan jamu jelita dengan produk di luar? Okey, sebenarnya kita ada rangkaian Pearl White yang sebenarnya kalau anda nak tahu merupakan produk yang sangat laris di pasaran. Kalau anda ke kedai jamu, memang banyak pengguna akan cari produk-produk rangkaian Pearl White ni yang seperti Puak Fiber, Pinky Plus. Dan ada promosi juga untuk anda, Twin Pack RM54, 90 saja. Harga asal RM39.90 sebotol. Buat penonton Malaysia hari ini, 2 botol akan bagi RM54.90 saja. Jadi jika anda nak ada kulit yang cantik, yang bebas daripada masalah jeragat, jerawat, anda ada masalah kulit kusam, tona kulit tidak sekata, anda boleh dapatkan Puak Pinky Plus dan rasa sendiri keberkesanan produk ni. Dan yang terakhir buat hari ini, jurus tradisi wanita. Kita dah bercakap tentang jaga badan, jaga kulit. Dan anda percaya sebagai wanita, sebenarnya menjadi wanita bukan mudah ya Sofia. Pasti banyak melibatkan dalaman kita melahirkan anak, mengandung dan juga banyak melibatkan luaran. Kita bekerja menggunakan tenaga, jaga keluarga dan sebagainya. Jadi kami nak bantu semua wanita di luar sana untuk kesejahteraan dan kesihatan wanita yang terbaik di luar sana. Kita formulasikan jus tradisi wanita, jus jamu moden dengan herba terpilih daripada manja kani, kacik Fatimah dan pati herba yang terbaik untuk kesihatan wanita di luar sana. Dan sebenarnya bahan-bahan dalam produk ini akan bantu anda untuk merawat masalah dalaman wanita. Dan juga dalam masa yang sama bantu bekalkan tenaga. Supaya sepanjang bulan puasa ni walaupun tak makan, tak minum, kita masih ada tenaga untuk jalani rutin harian. Jadi secara ringkasnya, anda nak dapatkan produk dari jamu jelita, jangan lupa layari www.jombai.my ataupun hubungi 1-800-88-5510. Puak Fiber berharga RM38.90, Puak Pinky Plus berharga RM39.90, jus tradisi wanita berharga RM35.90. Terima kasih banyak Sofia. Terima kasih Cik Atira. Saya pasti ini antara momen yang dinantikanlah kita melalui bulan Ramadan, tapi pada masa yang sama kita nak jaga dalaman dan luaran tubuh kita juga. Jadi kita kata kombokan sekali. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita, sudi meluangkan masa. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya banyak lagi pengisian hanya di Malaysia hari ini. Okey, sekarang ini jam menunjukkan pukul 10.25 pagi. Ada 5 minit lagi untuk kita terus bersama dengan anda. Jadi tanpa berlengah banyak masa lagi, kita nak bercakap terus tentang masjid dan juga tahfiz amanah kita. Untuk itu, terus saja kita bersama dengan tetamu jemputan kita, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri,
pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Ustaz, terus saja. Ustaz boleh kongsikan tentang pericikan tentang masjid dan juga tahfiz yang ingin dibantu ini. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala rasulillah. Kita ada lagi 2 hari setengah je nak jumpa Ramadan. Jadi kita tengah bersemangat sebenarnya nak menyambut Ramadan dengan cara yang terbaik, dan salah satu cara yang terbaik tentulah dengan banyakkan bersedekah. Dan banyak-banyak tempat kita boleh bersedekah. Tentulah antara tempat yang terbaik adalah masjid, iaitu rumah Allah, juga pusat-pusat tahfiz yang melahirkan generasi-generasi Al-Quran. Dan banyak-banyak masjid pula. Ada satu masjid yang tertera dekat skrin TV kita sekarang ni adalah Masjid Nurul Islamiah Sungai Cuh Rawang, sebuah masjid yang sangat uzur dan dah jadi tempat persinggahan jemaah yang begitu ramai melalui jalan utama. Memang kawasan tu memang orang pergi balik kilang, pergi balik kerja semua memang lalu kat tepi Masjid Nurul Islamiah ni. Selain daripada kampung tersebut juga kampung yang ramai umat Islam, dan kalau kita tengok masjid ni dia dah uzur sangat-sangat. Dia perlukan dana yang sangat banyak untuk baik pulih. Tak habis-habis baik pulih. Jadi kita perlu bina semula masjid ni agar kita tak perlu lagi keluarkan duit untuk baik pulih, dan kita boleh buat masjid yang lebih besar, yang lebih kondusif untuk jemaah yang sangat ramai. Dan tahfiz pula, Pertubuhan Mihrab akan bantu beberapa tahfiz yang terpilih yang dibangunkan mengikut kriteria dan kelayakan ataupun standard pendidikan yang paling tinggi sekali. Dan paling utama sekali, tahfiz tersebut tentulah berdaftar mengikut undang-undang negara. Jadi jom kita sama-sama bantu Masjid Nurul Islamiah Sungai Cuh Rawang, juga makmal tahfiz yang telah dipilih oleh Pertubuhan Mihrab. Betul tu, insya-Allah. Okey, jadi saya setujulah apa yang Ustaz katakan tadi, kita lebih kurang berbaki 2 hari setengah lagi ni kan nak menyambut Ramadan ni. Kita harus berebut-rebut untuk kita nak bersedekah ini. Kita nak bagi pemahaman lah, andai kata kalau kita ni dah pun bersedekah, kita dah infakkan kita ni, apakah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT kerana kita dah infakkan wang kita ini untuk menyumbang kepada masjid dan juga tahfiz ini, Ustaz? Okey. Logik sedekah dia tak sama macam logik kita mengeluarkan duit macam biasa ataupun matematik kan. Matematik kita kata 10 tolak 9 jadi 1 kan, ataupun 10 tolak 1 jadi 9. Tetapi logik sedekah ni lain. Kita keluarkan RM1,000, kita keluarkan RM100,000, berapa yang kita keluarkan tu Allah akan gandakan dengan begitu banyak, berlipat-lipat kali ganda lagi. Dan kita tahu bahawa bila kita beli baju, baju kita akan lusuh. Kita beli makanan, makanan akan basi. Dan kita beli apa-apa pun, beli kereta, kereta pun akan lapuk. Dan kita beli rumah sekalipun, rumah pun akan makin lama makin lapuk dan sebagainya. Tetapi kita bersedekah, dia akan memberikan kita ganjaran yang berpanjangan. Keuntungan tu berpanjangan. Bukan saja waktu kita hidup, kita dah meninggal dunia, kita berada dalam kubur pun, pahala terus menerus. Bayangkan orang semayang dekat Masjid Nurul Islamiah tu, pahala sampai dekat kita dalam kubur. Bila budak-budak tu tahfiz tu, menghafal Quran, baca Quran dan sebagainya, setiap huruf mereka baca, kita dapat pahala. Dan lagi senang, kita nak dapat sebarkan manfaat ini dengan cara kita sebarkan website www.infakmihrab.com. InsyaAllah kita sebarkan kat WhatsApp, dekat Facebook dan sebagainya. InsyaAllah kita akan paling berpanjang. Baik, insyaAllah kita doakan semoga segala urusan dipermudahkan. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia kita dah bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jofri. Okey, Sofia. Okey, esok kita bawakan lintas langsung dari Tambak Johor dan KLIA Sepang sempena dengan pembukaan Sempadan Negara. Jangan lupa, saya tak sabar lagi nak lihat Sofia di KLIA besok. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Sejauh kaki melangkah harus ingat, di atas bumi kau berpijak dengan nasihat. Ikut pesan orang tua, hidupkan berkat, dan moga-moga akhir nanti kita kan jumpa di syurga yang menanti dengan amalan yang